Assalamualaikum dan selamat petang. Kita bersua kembali dalam MG Flash bersama saya Khalis Kadir. Berita utama. Sebanyak 90,000 tan makanan dibazirkan dan dibuang di seluruh negara sepanjang bulan Ramadan pada tahun lalu. Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Muhyiddin Abdul Kadir berkata, kajian menunjukkan ia meningkat antara 15 hingga 20% semasa Ramadan berbanding purata pada bulan-bulan lain. Menurut Muhyiddin, Ramadan sepatutnya menjadi bulan beribadat bagi umat Islam. Tetapi bagi sesetengah orang, ia menjadi bulan untuk menjamu selera dan membazir dalam perbelanjaan. Katanya berbuka puasa secara tradisinya dilakukan di rumah bersama ahli keluarga atau di masjid dalam suasana kerohanian. Bagaimanapun, ia telah bertukar kepada pesta makanan dengan lebih 100 jenis hidangan di hotel dan restoran. Beliau kesal kerana pemaziran sedemikian merupakan satu dosa, memandangkan ia menafikan makanan untuk mereka yang memerlukan dan berharap masyarakat mengambil iktibar. Hanya kerana bertanya satu soalan mengenai kehadiran dalam kumpulan aplikasi WeChat, seorang pelajar warga Cina di universiti swasta di negara ini diancam bunuh. Itu luahan pelajar tahun akhir jurusan Sains Komputer Zhang Yizhuan yang bimbang selepas menjadi mangsa buli cyber sehingga diejek rakan sekuliahnya. Bagi memastikan isu itu mendapat perhatian sewajarnya, pelajar berkenaan tampil kepada Setiausaha Depsi Kebangsaan Win Ong Chun Wei agar ada tindakan susulan. 27 hari bulan Februari dia buat polis report. Selepas siasatan dari polis telah menyerahkan kes ni kepada Hal Ehwal Pelajar lah universiti tersebut. Okay, tapi sehingga sekarang dah seminggu lebih. Mangsa ini pun belum terima apa-apa maklum balas dari pihak universiti. Jadi dia rasa risaulah atas keselamatan sendiri. Jadi melalui Depsi Selangor, kami panggil sidang media ini supaya bukan saja kes dia, supaya kes seumpama ini, khususnya buli cyber, sepatutnya dipandang serius. Sebab buli cyber ni dia berpotensi untuk mengakibatkan seseorang kehilangan keyakinan diri ataupun mungkin dia bunuh diri sebab dia emosi. Malaysia dan Jerman hari ini menggesa agar gencatan senjata kekal dilaksanakan di Semenanjung Gaza. Selain itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawat Olaf Scholz turut mendesak supaya semua tawanan dibebaskan serta bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin disegerakan. Tegas kedua-dua pemimpin berkenaan, komuniti antarabangsa perlu merealisasikan penyelesaian dua negara bagi menoktahkan konflik yang sudah berlanjutan selama beberapa dekad di Timur Tengah. Tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia mengakui bimbang dengan insiden pada 7 Oktober 2023 ketika konflik antara Hamas dan Israel bermula. Namun Malaysia katanya merayu kepada masyarakat Eropah dan Jerman khususnya untuk menerima fakta bahawa kekejaman dan penindasan ke atas rakyat Palestin sudah berlaku berdekad-dekad sebelum itu. Dalam pada itu, Olaf berkata, Jerman yang dikenali sebagai sekutu Israel bersetuju dengan Malaysia bahawa gencatan senjata kekal perlu dilaksanakan. Chancellor Jerman itu berkata, ini bagi mencari penyelesaian secara aman dalam krisis di Gaza. Tambahnya, Jerman kini bekerjasama rapat dengan Amerika Syarikat dan negara-negara Arab bagi mengekang peningkatan pertempuran serta mencari penyelesaian kepada krisis berkenaan. Kementerian Dalam Negeri KDN menyangkal laporan Human Rights Watch HRW. Kononnya berlaku penyeksaan dan kematian di depoh tahanan imigresen di negara ini. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata,
Tuduhan menyatakan depo tahanan itu sesak melebihi kapasiti juga sama sekali tidak benar. Tapi Human Rights Watch report ni kata kita torture sampai kematian. Sebab akibat daripada laporan ini, PSC Parlimen diketuai Selayang telah memanggil KDN, Jabatan Immigration, untuk menjawab persoalan. Begitu juga HRW ni diminta memberi keterangan. Saya dipahamkan dalam keterangan itu ketika diminta pembuktian di mana torture berlaku, di mana kes kematian, kem mana, di Berkenu, di Belantik, di Semenyih, di Pekan Nenas, di Tawau, di Bido, 20 kem, di mana torture berlaku dan di mana kematian berlaku seperti disebut. Satu cebis bukti pun tak dapat mereka kemukakan, tapi laporan telah mereka syarah satu dunia. Beliau berkata sejumlah 123 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi mengurus 20 depo tahanan imigresen seluruh negara tahun lalu. Jelasnya sebanyak 80 juta ringgit pula kos perbelanjaan makanan dan menanggung bayaran tiket feri dan kapal terbang apabila tahanan diusir. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mengenai kritikan terhadap kerajaan menindas kumpulan pelarian di pusat tahanan sehingga berlaku kematian. Laporan yang dikeluarkan sebelum ini mendakwa sedemikian berdasarkan temu bual dibuat terhadap 43 individu yang dikatakan pernah ditahan di depo berkenaan. Baik, berita berikutnya, Kod Etika Wartawan Malaysia yang dilancarkan baru-baru ini tidak mengekang wartawan daripada membuat laporan atau menerbitkan bahan berita. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, setakat ini tiada seorang wartawan pernah ditangkap, diheret ke mahkamah atau disoal siasat pihak berkuasa kerana melaporkan skandal besar. Kerajaan sentiasa komited dalam menjaga kebebasan pengamal media untuk menyampaikan maklumat dan pemberitaan tanpa halangan daripada pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, undang-undang sedia ada adalah untuk memastikan ketenteraman awam tidak terancam. Justru, pihak wartawan dan organisasi media perlu bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat yang sahih. Kod Etika Wartawan Malaysia ini dijangka akan terus memacu media di Malaysia sebagai sumber yang dipercayai rakyat dalam memberi maklumat yang tepat dan sahih tentang keadaan semasa negara serta memfokuskan kepada etika terhadap tanggungjawab wartawan sebagai suara rakyat. Wartawan juga berperanan menyuburkan kemakmuran serta keharmonian yang didukung melalui nilai Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Beliau berkata demikian pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Fahmi menjawab soalan tambahan ahli Parlimen Jelutong RSN Raya yang inginkan jaminan kod itu tidak mengekang pengamal media membongkarkan sesuatu skandal. 3 penjenayah warga asing digelar geng Sentro yang disyaki terlibat dalam beberapa kes samun dan pecah kedai emas di beberapa negeri ditembak mati. Kejadian berbalas tembakan dengan polis itu berlaku di kilometer 17 Jalan Pekan Kuantan di Pahang tengah malam Isnin. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Osman berkata, suspek berusia 34 hingga 44 tahun itu terdiri daripada 2 warga Vietnam dan seorang warga Bangladesh. Pemeriksaan dijalankan ke atas kereta jenis proton wajah dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol bersama 7 butir peluru, selain alat pecah rumah, 2 bilah parang serta 2 set nombor pendaftaran kenderaan. Modus operandi kumpulan itu ialah menyerang dan menyamun mangsa menggunakan kekerasan selain menjadikan hari cuti untuk memecah masuk kedai emas. Jumlah keseluruhan kerugian mencecah lebih 4 juta ringgit dan kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Baik saudara, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Lebih banyak berita terkini dalam siaran berikutnya 6.30 petang. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum. Salam hormat.